itu psikospiritual Islam. Jadi saya rasa ruang ini adalah tempat yang tepat untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan konsepnya, apakah konflik yang akan berlaku dalam psikospiritual Islam ini dan mungkin akan diteruskan dengan kaedah ataupun rawatannya. Saya rasa semua penonton sudah tidak sabar dan cukup bersedia telinga dan minda untuk menerima ilmu baharu daripada kaunselor pelatih kita pada malam ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan Cik Nur Syazwana untuk memberi penerangan dengan lebih lanjut dan terperinci berkaitan dengan psikospiritual Islam mendepani konflik. Dipersilakan. Okay, terima kasih pada Nurlina Nadira. Okay, 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 boleh start Boleh Nurlina? Okay. Okay, macam saya diberi tajuk mengenai tentang psikospiritual Islam ni kan. Okay, psikospiritual Islam ni skop dia agak besar, jadi saya mengecilkan skop dia dalam orang kata untuk mendepani konflik lah. Yelah, kita sebagai manusia pun kita sendiri tahu banyak permasalahan yang berlaku dalam diri kita. Rohani kita disebabkan permasalahan berlaku tu daripada diri kita sendiri, daripada rohani kita semua. Jadi di situ teranglah sedikit mengenai konsep lah, orang kata maksud tentang psikospiritual Islam. Ke Nurlina Nadira tahu tentang psikospiritual ni? Nurlina? Okay. Okay, tak apalah kalau macam tu. Okay. Psikospiritual Islam ni merupakan proses mental seseorang, pola pemikiran seseorang, kelakuan peribadi dan beberapa dimensi lain lah yang ada dalam diri manusia. Okay, beberapa dimensi ni orang cakap macam dia kategori sebagai perasaan, emosi ataupun fikiran dia. Jadi dekat sini emosi, perasaan semua tu berkait lah dengan individu seseorang tu. Semua boleh dengar ke saya cakap? Boleh. Spiritual dia juga, spiritual agama masing-masing. Tapi kita sebagai Islam lah, kita kita memanggil benda tu spiritual Islam. Jadi apa yang kita boleh tengok dekat sini, psikospiritual Islam ni, kita nak tengok macam mana individu tu dia menghubungkan fizikal dia dengan mental dia, dengan emosi dia, lepas tu jiwa dia dengan rohani dia. Lepas tu dia tengoklah hubungan benda-benda tu dengan konteks ibadah dia. Kalau macam kita sebagai manusia ni, bukan kita nak tengok dari segi tu je. Kita pun nak tengok dari segi konteks manusia dengan manusia. Lepas tu manusia dengan Allah. Lepas tu juga dengan manusia dengan alam, dengan haiwan. Orang kata inilah konteks dari sudut besar tadi tentang tajuk iaitu mendepani konflik kan. Kat sini korang tahu tak tentang kata macam mana individu yang berkonflik tu? Macam Lina lah. Lina sendiri macam mana? Fikirkan individu yang berkonflik ni macam mana? Apa yang dimaksudkan individu yang berkonflik ni? Bagi saya, kalau individu yang berkonflik ni mungkin contohlah kalau dalam student universiti sekarang ni, student IVG sekarang ni mereka ada masalah macam banyak assignment dan sebagainya. Mungkin dia rasa benda tu akan stres, beri tekanan kepada mereka. Jadi benda tu akan jadi konflik.
kepada seorang student tu. Okay, betul. Betul. Apa yang Lina cakap tu pun salah satu lah juga daripada individu yang berkonflik ni. Ciri-ciri individu yang berkonflik ni kan, dia kita tak tahu tau kita nak cenderung ke arah mana. Lepas tu itu salah satulah. Lepas tu tingkah laku kita, lepas tu cara kita protes diri kita. Lepas tu macam nak dapatkan perhatian, itu pun salah satu juga individu yang berkonflik. Okay, semua yang saya nyatakan tadi itu sangat-sangatlah relate dengan spiritual dalam diri kita. Dari segi kita punya akal, dari segi kita punya rohani, itu sangat relate. Kalau kita menjadi seseorang individu yang konflik ni, dia akan mendoronglah kita untuk bertindak di luar jangkaan, luar biasa. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada yang stres sampai ada yang kelar tangan, ada yang macam nak bunuh diri, ada yang macam orang kata dia buat satu keputusan tu yang macam di luar jangkaan. Jadi dekat situlah menyebabkan dalam diri kita, kira kat situ spiritual kita, kerohanian kita berkurang. Berkuranganlah kat situ. Itu salah satulah. Dan kita boleh nampak lah kalau seseorang yang menghadapi tekanan ke ataupun dia ada masalah ke dalam diri dia, secara tak langsung dia tak tahu nak uruskan emosi dia. Pemikiran dia tu tak boleh nak berfikir secara waras. Jadi dekat situlah dia akan bertindak macam yang saya cakap tadi, luar jangkaan, kat situ. Lagipun kadang-kadang individu yang berkonflik ni boleh terjadi bila dia orang kata tengok konten TikTok. Boleh juga YouTuber kan. Sekarang pun zaman sekarang mostly lah tengok TikTok. Saya sendiri pun tengok TikTok. Jadi kita pun tahu kan TikTok macam mana. Dia more orang kata kalau bahasa kasar orang kata dia pada toxic people jugalah. Sebab kadang-kadang ada konten yang tak memberikan faedah pun. Kadang-kadang membuatkan kita lagi bertambah overthinking pun ya. Jadi dekat situ tak ada langsung elemen spiritual yang boleh jadikan viewer ni untuk tingkatkan dia punya kerohanian. Kalau dia konten tu tak banyak. Saya tak cakap lah semua konten-konten TikTok tu ni kan orang kata tak berfaedah. Ada je yang faedah, ada memanfaatkan orang, tapi mostly lah yang kita tengok. Kalau kata 100 ada 90% mostly konten yang tak berfaedah kan. Itu bagi yelah macam tu. Jadi daripada situ pun orang boleh terpengaruh juga tau dengan benda-benda macam tu. Kalau macam kita ni sebagai manusia ni senang terpengaruh. Dia pengaruh ni dari sudut banyak. Ada enam yang kita boleh orang kata senang terpengaruh ni. Pertama daripada keluarga. Daripada keluarga yang macam mana saya cakap, dari cara didikan dia. Itu keluarga lah yang kena pandai. Kalau keluarga kita, kalau daripada ibu bapa lah, gaya keibubapaan tu agak kasar ke ataupun membuatkan kerohanian seseorang tu jadi kata ke arah negatif, benda tu akan ke arah negatif. Itulah kira gaya keibubapaan tu sangat penting lah dari segi untuk membina kita punya kerohanian. Dan kedua, pengaruhnya adalah rakan. Rakan-rakan pun sama juga. Cara pemilihan rakan sekarang pun kita kena pilih yang betul-betul. Kalau kita salah pilih, salah lah. Kita akan orang kata ke arah yang tidak ni lah, tidak baik. Kalau kita pandai pilih, kita akan orang kata kita punya kerohanian tu pun meningkat lah. Kalau dapat kawan yang sering ajak pergi masjid ke, berpuasa, solat 5 waktu, itu pun dah orang kata ni lah, dah menaikkan kita punya kerohanian, meningkatkan kerohanian kita. Dan yang ketiga, pengaruh dia diri sendiri. Diri sendiri tu pun
salah satunya juga. Kalau kita sering menyalahkan diri kita, kita sering lupa diri kita ni, mana arah tuju kita. Kita tak tahu kita ni um, kita, kita kita macam kita lupa kita ni sebagai manusia ni ditugaskan untuk apa. Dari situ kerohanian tu akan berkurangan lah. Spiritual kita, kerohanian tu orang kata spiritual kan, spiritual. Sebab dari situ kita nak kita berfikir dari pemikiran kita lah. Dari pemikiran kita dia akan membentuk kerohanian kita. Itu yang apa yang saya faham lah. Dan yang keempat, punca dia, pengaruh dia adalah social media. Macam kita sendiri tengok kan, kebanyakan social media more banyak bagi orang kata kadang-kadang dia punya konten-konten tu itu pun akan membuat kita punya kerohanian lah. Dari sudut kita punya kat Facebook ke, kat IG ke pun banyak kan kita kalau kita tengok benda-benda tu. Persekitaran kita pun salah satu juga, dan yang iaitu tontonan dan bacaan. Tontonan dan bacaan ni kita macam kita tonton cerita tu ataupun kita tengok kita baca sesuatu yang kadang-kadang kita sampai berangan, lepas tu sampai kita rasa kita imajinasi tu sampai kita masuk dalam tu. Macam novel lah. Novel tu kalau kita terlampau baca, kita terlampau terikut-ikut, kita terlampau orang kata berangan imajinasi tu, itu pun kadang-kadang novel yang tak bermanfaat macam novel cinta tu. Macam saya sendiri pun ia juga kan suka baca dan suka berimajinasi kadang-kadang. Itu pun salah satu juga tau, kadang-kadang benda tu boleh melalaikan. Melalaikan sampai kita kadang-kadang lewat nak solat, lepas tu kita berangan ke arah tu, ke arah apa yang macam kita nak jadi watak tu. Itu pun salah satulah tentang pengaruh konflik ni. Okay, jadi dekat sini saya terus pada ni lah, direct pada kata kaedah dia. Kita dah tahu kan punca orang yang konflik ni macam mana, lepas tu apa yang menyebabkan konflik ni, lepas tu kenapa konflik ni boleh berlaku. Kadang-kadang kita tak sedar yang diri kita ni kita jadi konflik ni sebabkan diri kita juga. Kita tak sedar benda tu. Jadi kita nak selesaikan, cara nak mencegahnya dengan inilah, dengan ada rawatan dia lah. Orang kata menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali adalah menyatakan tiga dia punya kaedah lah. Pertama iaitu tazkiyah al-nafs, lepas tu mujahadah, dengan satu lagi ridayah al-nafs. Macam yang kita cakap, macam yang kita tahulah tentang Imam Al-Ghazali ni, kalau saya masuk kaedah yang ridayah al-nafs ni lah, iaitu dia proses menyucikan diri. Proses menyucikan diri, orang kata kita nak cucikan diri kita ni dengan 6 peringkat. Kita ada 6 peringkat untuk cucikan diri. Pertama, muhasabah diri kita. Kita nilai diri kita balik. Apa yang kita buat ni betul ke? Apa yang kita lalui ni betul ke ataupun salah? Kita punya keputusan tu macam mana? Kita nilailah diri kita sama ada benda tu kita buat tu betul ke tak. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah ni orang kata kita kena bersungguh lah. Contoh kalau macam kita dah nilai diri kita. Pertama tadi kan kita nilai diri kita. Kalau kita tahu diri kita ni salah, diri kita ni, contoh kita tak solat. Kita tak solat 5 waktu. Tak pernah cukup. Dan dekat situlah mujahadah. Bila kita bermujahadah, kita berusaha bersungguh-sungguh. Maksudnya kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Maksudnya kita cuba dalam sehari tu kita cuba 5 waktu tu kita cuba selesaikan. Kalau kita tak selesaikan, kita hukumlah diri kita. Macam yang peringkat yang ketiga ni. Peringkat ketiga iaitu mu'akabat.
Muakabat iaitu menghukum diri. Kita hukum diri kita. Kita hukum diri kita dengan kita rasa macam ni, kita hukum diri kita ni, macam contoh kalau dalam 5 waktu tu ada satu waktu kita tak selesaikan. So satu waktu tu kita tak selesaikan, kita kena bersedekah ataupun kita kena buat benda yang lebih baik. Kita hukum diri kita lah kat situ. Kita hukum dengan cara bersedekah. Kalau ada setengah orang dia macam takut kan nak bersedekah, bukan nak bersedekah, maksudnya nak keluarkan duit tu agak susah. Sebab kita sendiri pun kekurangan duit. Contoh macam tu. So dekat situ kita tahu diri kita tu, kita akan cuba berusaha. Berusaha untuk diri kita untuk selesaikan 5 waktu tu. Itu cara kita nak berubah lah. Dan dari situ pun kita akan meningkatkan kita punya kerohanian kita. Dan yang keempat, musyaratah iaitu penetapan syarat-syarat. Kita tetapkan syarat kat diri kita. Macam tadi itulah, kata kita kena selesaikan semua 5 waktu ni untuk kita dapat untuk kita perbaiki diri kita. Kalau kita tak selesai, kita kena bayar balik pada orang. Dan yang kelima iaitu mu'atabat. Mu'atabat ni kita menyesal lah. Kita menyesal dengan diri kita, perbuatan kita. Setelah kita dah fikir balik, kita dah nilai diri kita balik, kita dah rasa diri kita tu macam, kita sedar diri kita tu, dari situ kita akan, orang kata kita mulalah sedar diri kita. Sedar diri kita apa yang kita buat selama ni, orang kata tak berbaloi pun untuk diri kita. Kalau kita tak buat satu benda tu, itulah orang kata macam kita akan lagi susahkan diri kita. Maksudnya kita akan, kalau kita, orang kata kerohanian tak ada dalam diri, maksudnya kita tak kuat iman. Orang kata senang cerita tak kuat iman tu. Benda tu diri kita lah yang akan susah. Kita yang akan macam membebankan diri kita sendiri. Kat situ peringkat yang kelima kita kena sesal diri kita lah. Dan yang keenam, muraqabah. Muraqabah ni ialah pengawasan. Pengawasan diri ni kita kena sentiasa pantau diri kita. Kalau caralah nak pantau diri ni, orang kata macam kita buat list. Macam dulu saya bagi experience saya lah. Experience saya dulu waktu saya semester 3 ke semester 4 macam tu, saya tak ingat. Pada bulan puasa saya ada satu pensyarah yang akan bagi list pada bulan puasa ni 30 hari puasa tu, 30 hari tu kita orang kena list. Kita orang kena baca Quran setiap hari, pergi masjid paling-paling 2 kali. Lepas tu ada buat solat malam. Kalau kita buat solat malam kita tik. Lepas tu baca Quran kita tik. Lepas tu kalau kita buat sedekah kita tik. Dia macam benda tu list kat kita lah. So dekat situ awal-awal macam saya lah. Saya sendiri saya dapat checklist tu, saya rasa macam okay, kena buat benda ni. Saya tak suka. Asalnya pun macam liat lah juga nak bangun malam apa semua tu. Tapi bila kita tahu benda tu markah, kita cuba paksa diri kita. Macam saya paksa diri saya. Pada awalnya banyaklah juga kosong. Kosong yang bab-bab tik tu. Lagi-lagi tengah-tengah malam kan. Yang mulai apa semua tu memang susah lah. Sampai bila dah satu tahap, bila kita tahu benda tu kita untuk markah, kita paksa, lama-lama dah jadi satu kebiasaan untuk kita. Kita tik, jadi bila hari seterusnya kita tak ada masalah pun. Kita terus je buat. Jadi bila dah lepas daripada dapat benda tu pun, saya rasa macam kadang-kadang bila tak buat tu pun kita akan rasa kosong. Itu kita orang kata berjayalah dalam diri kita. Kita dah dapat tingkatkan dalam diri kita. Kita dapat tingkatkan lah. Itu kira 6 peringkat tu lah kaedah rawatan dia. Lagipun dalam surah Al-Muzammil, tak silap saya lah, surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 8 pun menyatakan kita untuk orang kata bersolat malam. Rasulullah SAW bersabda pun
Rasulullah SAW pun pernah melaksanakan solat malam bagi dia nak memantapkan rohani tu. Jadi solat malam tu sebenarnya sangat penting sebab walaupun orang kata tu solat sunat, tapi bila kita solat malam tu, solat malam ni orang kata solat taubat, solat tahajud, solat hajat, solat tu bila kita buat secara tak langsung kita akan memantapkan rohani kita, lepas tu menguatkan kita punya peribadi. Kita orang kata kalau kita nak buat salah tu pun macam orang kata dalam hati tu serba salah lah. Rasa macam boleh ke aku nak buat? Macam benda tu ada terlintas sebab kan kalau kita selalu buat benda tu. Kadang-kadang macam baca Quran pun kalau macam solat malam tu orang kata susah kan, macam yalah kita dah tidur kan, nak bangun balik tu agak susah, agak liat. Kita cuba praktikkan diri kita dengan pagi kita subuh, kita baca Quran, 1 page pun jadi. Lepas tu lepas maghrib 1 page. Itu pun kalau kita buat setiap hari, benda tu kita kekuasaan Allah tu besar lah. Dan secara tak langsung kita punya apa yang kita buat semua dipermudahkan. Lepas tu orang kata kita punya iman, bukanlah nak cakap iman kita nak buat satu benda yang salah dekat diri kita pun kita akan rasa benda tu ya Allah serba salahnya nak buat. Lepas tu kalau kita terbuat pun kita akan automatik kita akan hukum diri kita akan terus bayar balik dekat benda yang apa yang kita buat, apa yang kita salah tu. Tu secara tak langsung lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ada cakap, ingatlah bahawasanya dalam jasad manusia itu ada seketul daging yang apabila baik daging itu, maka baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika rosak daging itu, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ingatlah dia adalah hati. Jadi dekat situ kita dah nampak dah. Kalau kita solat, kita baca Quran, kita berzikir, benda tu orang kata kita akan menguatkan hati kita. Kalau kita buat sesuatu yang keburukan, macam ada titik dekat hati kita tu. Itu apa yang ni lah, yang Rasulullah SAW bersabda lah. Okay, itu je lah kot saya rasa. Sampai situ je lah. Baik, Alhamdulillah. Jadi seperti yang saya telah janjikan kepada semua penonton tadi, kita nak ambil beberapa soalan lah yang akan diajukan kepada Cik Fana. Jadi soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama itu soalan dari Ilati, iaitu dari Facebook. Dia nak tanya macam mana kita nak lebihkan kebergantungan kita pada Islam apabila kita menghadapi sesuatu konflik. Okey. Okey, soalan tu ya. Okey, macam mana nak lebihkan kebergantungan pada Islam apabila kita menghadapi konflik? Okey, macam mana nak lebihkan tu dalam diri kita sendiri. Kita cakap bila kita berada dalam keadaan konflik, kita cuba tarik nafas dulu. Tarik nafas, cuba orang kata dekat situ kita cuba positifkan diri kita. Positifkan diri kita dan kalau kita tak mampu nak positifkan, kita cuba beristighfar. Beristighfar dalam diri kita. Sebab istighfar ni orang kata kalau kita istighfar banyak kali, dia akan meredakan segala apa yang dalam diri kita ni. Kita kena istighfar. Lepas tu bila dalam keadaan yang macam tu, kita kena orang kata macam ni cakap dia mau pada ni lah, balik pada ni lah. Kita balik pada ingat balik pada Allah. Ingat balik diri kita ni. Tujuan kita sebagai manusia ni apa? Kita manusia ni tujuannya untuk apa? Apa tujuan kita dekat muka bumi ni? Kita ingat balik benda tu dan secara tak langsung kita akan ni. Orang kata
beramal ibadat lah juga. Kita kena lebihkan amal ibadat kita. Maksudnya kalau kita rasa marah ke time tu kita dah terlampau tertekan. Dan kalau kita rasa tertekan sangat, kita pergilah ambil air semayang. Ambil air semayang, lepas tu lepas ambil air semayang tu duduk kejap. Duduk, jangan duduk tempat yang sama, duduk tempat lain. Duduk dan istighfar. Kalau mampu nak buka, orang kata mampu nak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu je lah rasanya untuk lebihkan kebergantungan. Sebab kalau paling-paling pun dalam diri kita, kita kena berzikir lah dalam diri kita. Sebab saya pun kalau macam berada dalam konflik tu pun, saya akan macam tu lah, saya akan istighfar. Saya akan cuba istighfar dan tenangkan diri saya, dan saya takkan berada kat situasi yang sama. Contoh kalau saya stres dalam belajar pun, saya akan bangun daripada tempat tu, saya akan pergi tempat lain dan saya akan cubalah tenangkan diri saya sendiri. Okay, betul-betul saya setuju sebab bila kita ada satu konflik tu, jadi istighfar, penawar, zikir semua tu mungkin akan menjadi satu penawar lah untuk diri sendiri, betul tak? Okay. Yang seterusnya kita baca soalan dari Dini Nadira. Okay. Macam mana soalan dia? Macam mana nak elakkan daripada terlalu salahkan diri sendiri apabila berlaku konflik sebagai Muslim? Okay. Berat ya soalan tu. So, okay. Kita sebagai maris bagi saya tu normal lah untuk kata selalu jugalah menyalahkan diri kita bila kita dalam keadaan orang kata saya panggil dia dalam keadaan separuh sedar lah. Ya, sebab konflik ni kita tak berada dalam keadaan yang waras sangat lah. Orang kata kan. So kalau macam kita berada satu situasi tu, kita nak elakkan daripada kita salah diri sendiri. Macam mana Kita tanya Lina lah. Cik Lina bagi pendapat dulu. Lina cuba bagi pendapat. Kita sama-sama kongsi. Kalau ni Lina macam mana? Bagi saya, kalau nak elakkan terlalu salahkan diri sendiri ni, mungkin sebagai diri sendiri mesti ada penetapan dia sendiri kan. Mungkin kita tetapkan diri kita yang untuk supaya kita ingat apa yang berlaku dalam diri kita ni. Kita ada Allah yang Maha Esa yang boleh bantu kita dari segala aspek. Okay, betul. Itu pun salah satu. Okay, itu pendapat Lina kan. Okay, macam pendapat Lina tu pun betul juga apa yang Lina cakap. Kita bila kita berada lah dalam keadaan satu konflik tu, kita confirm kita akan salah diri kita. Kenapa benda ni kenapa jadi ke aku? Kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku? Kita akan dalam fikiran kita akan tanya kenapa? Kita akan salahkan diri kita. Dekat situ sebagai Muslim, macam yang saya cakap tadi lah, kita kembali balik, kita fikir balik apa tujuan kita? Apa tujuan kita sebagai manusia? Apa tujuan kita dekat muka bumi ni? Kalau betul kita sebagai Muslim dan kita ada iman dalam kita ingat balik kenapa Allah ciptakan kita untuk berada di muka bumi ni. Apa kita punya tanggungjawab bila jadi satu masalah tu, satu konflik tu, bila kita dah rasa diri kita salah, cuba positifkan diri kita balik. Positifkan diri kita balik, kita ingat balik apa yang berlaku ni ada sebab. Kadang-kadang benda yang jadi dekat diri kita tak semuanya kita rasa diri kita.